Buletin Didik 26 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 116 Duta Guru Kohort 1 menamatkan program Duta Guru dalam majlis graduasi yang berlangsung di Ibu Negara semalam. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, kohort pertama ini adalah yang paling penting dalam konteks membuat perubahan dalam sistem pendidikan negara ke arah yang lebih hebat. Program usaha sama Pusat STEM Negara, Yayasan Petronas dan Yayasan Teach for Malaysia ini antara pendekatan untuk membangunkan lebih ramai guru sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM berkompetensi tinggi. Jelas Datuk Dr. Razi, kumpulan guru ini juga sentiasa komited untuk meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran STEM serta kemahiran berfikir aras tinggi menjelang 2030. Program Duta Guru yang dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun bagi setiap kohort ini menyediakan latihan dan sokongan, bahan pembelajaran serta infrastruktur bersesuaian untuk peserta yang dipilih. Turut berangkat Tunku Besar Seri Menanti Yang Amat Mulia Tunku Ali Ridauddin Ibni Tuanku Muhriz yang juga pengerusi Yayasan Teach for Malaysia. Diserbu pengunjung tanpa henti sejak hari pertama. Begitulah situasi di reruai atau booth Didik TV KPM Karnival Jom Heboh di Anjung Floria Putrajaya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Silen Paul tidak menafikan situasi itu membuktikan Didik TV KPM kini lebih dikenali dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Penyertaan kali pertama Didik TV KPM di Karnival Keluarga paling dinantikan rakyat Malaysia bukan sahaja menarik minat ibu bapa dan murid, malah pelbagai lapisan masyarakat. Sebenarnya kami amat teruja kerana saya rasa sambutan memang hebat sungguh untuk Jom Heboh dan khususnya untuk kami di sini untuk Didik TV KPM. Kita boleh tengok ramai yang datang, bukan saja adik-adik, malah adik-adik mereka mengheret ibu bapa mereka untuk turut datang bersama, dan kita boleh tengok adik-adik kita semua mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti, malah ibu bapa pun turut sama mengambil bahagian. Jadi kita boleh tengok daripada pagi sampai kita habis memang penuh booth Didik TV KPM, sambutan yang memang menggalakkan. Tambah silen, terdapat pengunjung yang hadir ke Karnival Jom Heboh kerana ingin menyertai aktiviti reruai Didik TV KPM serta melihat lebih dekat cara pengajaran dan pembelajaran kelas mini. Pengalaman saya mengajar secara live di Jom Heboh sangat mengujakan. Sangat excited sebab sebelum ini kita berada di studio agak macam terhad tempatnya, tapi hari ini kita berada di tapak Karnival Jom Heboh Putrajaya. Sangat happening dengan ramai murid yang datang untuk menyertai pelbagai program aktiviti. Jadi kita belajar sains secara berhibur pada hari ini. Daripada aktiviti tadi, kita dapati bahawa murid-murid sangat excited, cikgu-cikgu juga sangat excited, dan Karnival Jom Heboh, Didik TV ni sangat memberi kesan. Kelas mini di Karnival Jom Heboh membuktikan pembelajaran menyeronokkan boleh dilakukan di mana-mana. Paling penting, kesungguhan dan dedikasi murid serta guru yang terlibat. Karnival Jom Heboh 2022 berakhir hari ini. Acara tahunan Media Prima Berhad MPB ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik, bukan sahaja membabitkan Didik TV KPM, malah reruai dari TV3, TV9, Hot FM, Molek FM, Buletin FM, Oh Bulan, Seismik, Vocat, Wow Shop dan Tonton. Selesai pengumuman keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini, pelbagai aktiviti dianjurkan buat lepasan peperiksaan itu. Selain dapat menyertai aktiviti menarik, mereka turut didedahkan dengan perkara bermanfaat sebagai nilai tambah sebelum menyambung pengajian ke peringkat selanjutnya. Mereka termasuk 200 pelajar lepasan SPM di Sabah yang berpeluang menyertai kem belia Malaysia, anjuran Youth of Strength and Happiness YOSH. Program 3 hari itu berlangsung di Taman Bukit Tawau dengan kerjasama My Fun Action dan Sabah Youth Leader. Ia bertujuan membentuk hala 7 pelajar selepas SPM selain memberi pengalaman baharu melalui perkongsian serta interaksi dengan wakil serta pelajar institusi pengajian tinggi. Selain membentuk jati diri remaja, program itu dilihat sebagai satu nilai tambah sebelum melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Sebab itu kami memang jemputlah speaker-speaker daripada Semenanjung. Kami memang jemput terus speaker daripada Universiti Teknologi Petronas, USM dan juga pelajar daripada UMS sendiri untuk pelajar-pelajar ni nampak terus macam mana sebenarnya keadaan dekat IPT dan diorang boleh rujuk terus dengan senior yang kita jemput dan interaksi teruslah dengan speaker. Saya dapat banyak moral value. Contohnya, saya dapat menjumpai banyak rakan baru. Kerana dalam program ini, terdapat 50 peserta daripada seluruh Sabah. Saya wakil daripada MRSM Sempurna dan saya menjumpai banyak kawan daripada Keningau, daripada Sandakan, Ladatu.
Buat pertama kalinya, kem belia Malaysia itu dianjurkan secara bersemuka setelah beberapa tahun diadakan secara dalam talian susulan penularan pandemik COVID-19. Usaha memartabatkan kesusasteraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI tampil menganjurkan program Semarak Puisi 100 Tahun PESCON. Program bersempena Majlis Convocation UPSI itu turut menampilkan penyair dan penyajak terkemuka seperti Roslan Ma'adun. Kita ikuti laporan yang telah disediakan untuk segmen aktiviti minggu ini. Menurut pengarah projek yang juga penuntut tahun akhir kursus pendidikan kesusasteraan Melayu di UPSI, Nur Syahirah Idayu Husni, program itu bertujuan memperkenalkan sekaligus menanam minat terhadap bidang kesusasteraan Melayu khususnya buat mahasiswa dan mahasiswi UPSI. Perubahan norma baru hasil daripada sebelum ni COVID kan, sekarang ni dah kita melaksanakan aktiviti secara bersemuka, kita ada sedikitlah perubahan kejutan budaya, itu dari kami lah semasa menganjurkan program ni. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya harap program ni memberi impak yang sangat baik kepada semua mahasiswa-mahasiswi UPSI khususnya. Mengulas lanjut mengenai kesusasteraan Melayu, Roslan Ma'adun berpendapat walaupun dunia kini lebih terarah kepada kandungan digital, ia tidak bermakna bidang ini tidak boleh berkembang. Dari segi populariti ataupun untuk mendapat tempat, kita kena gunakan sepenuhnya sosial media sekarang. Sebabnya orang sudah beralih pada digital. Jadi tak ada sebab orang tak boleh menulis. Sebab ada, kalau dulu nak menulis kena hantar manuskrip, tunggu diterbitkan. Sekarang boleh terbit, hari ini boleh besok terbit dalam bentuk dalam format digital sebagai contoh. Kuda kepang mainan tarian, ada mata tak kelihatan, ada telinga tak kedengaran, ada ekor keras cegah. Kembali di Buletin Didik, pengakap berasaskan komuniti bakal menjadi antara intipati utama Persekutuan Pengakap Malaysia. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Malaysia Major Jeneral Bersara Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain Bidin berkata, sasaran jangka masa panjang disusun bagi meremajakan pertubuhan itu menerusi penyertaan berterusan oleh komuniti di sesuatu kawasan. Setakat ni kita baru bermula dan setakat ni lebih kurang ada 50 community based scouting. Di Malaysia ni scout adalah dipanggil school based. 95% school based dan 5% adalah community based. Tetapi di negara lain seperti di Kazakhstan, mereka ni 95% adalah community based scouting. Hanya 5% saja yang berlandaskan sekolah. Jadi reverse. Penubuhan pengakap komuniti ini katanya boleh dilakukan dengan pentauliahan waran penubuhan pasukan di taman perumahan atau sesuatu kampung. Pengakap komuniti akan mengikuti silibus sama seperti yang dipraktikkan kepada pengakap di sekolah. Fokusnya adalah membentuk kumpulan masyarakat yang celik pendidikan tidak formal atau pintar jalanan. Untuk rekod, sejumlah 300,000 ahli berdaftar secara rasmi dengan Persekutuan Pengakap Malaysia, manakala 300,000 lagi melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Angka ini jelasnya disasarkan meningkat kepada 1 juta ahli pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program sambutan 100 tahun Pengakap Negeri Kedah. Lebih 3,000 pengakap dari seluruh Kedah menyertai program itu. Kes penyakit seperti influenza ILI dalam negara pada masa ini adalah terkawal meskipun terdapat beberapa kluster melibatkan sekolah berasrama. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata orang ramai terutama ibu bapa tidak perlu bimbang kerana penyakit itu adalah jangkitan biasa dari semasa ke semasa. Jelasnya setakat ini tiada keperluan untuk menutup sekolah kerana keadaan masih terkawal. Buat kes seperti influenza ni, ini adalah kes yang biasa, yang seasonal, yang akan datang dan pergi. Jadi saya harap ibu bapa tidak rasa terlalu risau. Lebih-lebih lagi bila kes-kes ini kes-kes yang terkawal dan hanya memerlukan pemantauan dan pengasingan. Tambahnya, kes meningkat disebabkan kurangnya penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka di luar berbanding ketika Perintah Kawalan Pergerakan.
Sekiranya kes berada pada tahap membimbangkan, langkah-langkah tertentu akan dilaksanakan Pejabat Kesihatan Daerah PKD secepat mungkin. Bagai berada di era 50-an dan 60-an, itu yang kelihatan apabila lebih 200 pemilik basikal klasik berhimpun dalam acara kayuhan basikal klasik di Bukit Rambai, Melaka. Lebih menarik, hampir setiap pemilik basikal terbabit menyarung pakaian mengikut usia basikal masing-masing. Meskipun ada basikal berusia 100 tahun, keadaannya masih baik dan mampu digunakan untuk pelbagai tujuan. Antara yang kelihatan pada acara kayuhan itu ialah basikal tua, chopper dan mini, selain basikal postman yang digunakan sekitar era 60-an hingga 70-an. Acara yang julung kali diadakan anjuran Kelab Basikal Klasik Bukit Rambai itu bukan sahaja menghimpunkan pemilik basikal klasik dari Melaka, malah turut disertai pemilik dari Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis. Peserta berkayuh sejauh 15 km bermula jam 8 pagi dari Taman Rambai Utama menuju Muzium Kapal Selam di Klebang. Ketibaan mereka di muzium berkenaan disambut Timbalan Pengerusi Perbadanan Muzium Melaka Perzim, Datuk Akramuddin Abdul Aziz pada 9.50 pagi. Beberapa pemilik basikal klasik yang ditemui menyifatkan acara itu mengimbau kenangan silam mereka. Umairah Maimunah Dolah, 56 tahun dari Kedah berkata, dia bangga masih dapat menggunakan basikal tua berusia 76 tahun milik Allahyarham datuknya. Banyak kenangan yang saya dapat sebab saya ingatkan masa sekolah saya duduk di depan basikal palang tu bapak saya bawa. Jadi saya teringat baliklah keadaan masa saya pergi sekolah macam mana. Dan adik saya duduk di belakang, so bapak cikayuh kan. Lepas tu kenangan tu masih orang kata ternyang lagi di ingatan saya lah. Muhammad Nasir Wahab dari Negeri Sembilan pula berkata, basikal tua yang diwarisi daripada datuknya ini berusia hampir 100 tahun dan masih boleh digunakan untuk pelbagai urusan. Basikal saya tu dia arwah atuk saya dulu. Dia arwah atuk tahun bila saya tak tahulah kan. Masa tu umur saya baru 10 tahun lah kot. Lepas tu atuk saya meninggal, basikal tu diambil oleh ayah saya pula. Saya membonceng lah ikut dia pemotong. Hari Sabtu Melihat tak ada kerja, saya ikut dia penoreh lah. Bagi seorang pelajar tingkatan 2 Amil Akil Afiq, bapanya menjadi pendorong kepadanya untuk meminati basikal klasik. Rasa seronok sebab dari dulu dah ikut ayah. Buat beberapa tahun dah ikut ayah lah kan, kayu kan. So rasa minat dan saya ikut saja lah. Lagipun saya dah ada basikal sendiri, saya ikut saja lah. Sambutan di luar jangkaan mendorong penganjur untuk meneruskan acara itu pada masa akan datang. Kita akan membuat perbincangan lebih lanjut berkenaan dengan tarikh-tarikh dan juga kemampuan penganjuran. Adakah dia mungkin berskala lebih besar? Mungkin 2 kali ganda daripada yang ada sekarang. Tambahnya, selain memperhebatkan promosi kawasan pelancongan di Melaka, acara itu dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Acara merewang untuk majlis perkahwinan atau keramaian semakin dilupakan masyarakat kini. Ia menyebabkan generasi baru tidak kenal erti kemeriahan aktiviti merewang. Atas sebab itu, kaki tangan LHDN Cawangan Kelang mengambil inisiatif menerapkan konsep merewang di Hari Keluarga yang dianjurkan mereka. Hari Keluarga ini persis seperti mengadakan majlis perkahwinan yang sebenar. 339 pegawai dan kaki tangan yang hadir bersama keluarga mereka bergabung tenaga menyediakan segala kelengkapan kenduri kahwin yang diadakan pada sebelah malam. Daripada menyiapkan bahan-bahan untuk memasak, menumbuk inai, menyediakan bunga rampai dan bunga manggar sehinggalah membuat bunga telur. Bagi Nur Afiah Zafrah, 10 tahun, ini kali pertama dia melihat acara merewang dan tidak sabar untuk berkongsi pengalaman ini bersama rakan di sekolah. Seronok sangat. Sebab dapat interview, dapat tolong-menolong, dapat pakai inai, dapat cucuk manggang, bunga manggang. Bagi pengarah LHDN Cawangan Kelang Azrul Hisham Syamsuddin,
acara rewang ini perlu didedahkan kepada generasi muda agar tidak lapuk ditelan zaman. Sebenarnya kita nak memupukkan budaya mengenali kehidupan lama kita untuk anak-anak kecil ini. Mereka ini perlu tahu dari mana kita bermula. Jadi dengan adanya program-program rewang ini, kita mengimbas kembali zaman di mana apabila kita buat satu-satu majlis, bagaimana kita berjalankan dalam keadaan bekerjasama. Ini adalah kali pertama cawangan ini mengadakan Hari Keluarga berserta tema. Ia terbukti dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama kaki tangan setelah 2 tahun tidak mengadakannya ekoran pandemik. Hai adik-adik, cikgu ingin menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan 100 dan 1000. 253 darab 100. Tulis semula nombor bulat tersebut 253 diikuti 2 sifar di belakang menjadi 25,300. Contoh lain pula 963 darab 1000. Sama dengan tulis semula nombor bulat 963 diikuti 3 sifar di belakang menjadi 963,000. Mudah bukan? Terima kasih. Masih di Buletin Didik, Sukan. Kejuaraan Hoki Kebangsaan bawah 16 tahun melabuhkan tirainya semalam menobatkan Pahang selaku juara dengan kemenangan tipis 2-1 ke atas Selangor. Sementara kategori wanita diungguli Pulau Pinang yang menempaskan Negeri Sembilan juga dengan keputusan 2-1. Final hoki lelaki bawah 16 berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Pahang mendahului pada suku kedua menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Nazmi Rahimi Cik Anwar pada minit ke-18. Gol itu menyuntik keyakinan untuk menggandakan kelebihan pada minit ke-36 menerusi jaringan padang Muhammad Hakim Danish Fazlur Rahman. Selangor cuba bangkit dan berjaya merakam gol pertama pada minit ke-60 hasil penyedah Muhammad Syaril Shah Muhammad Syahrul. Bagaimanapun Pahang kental mempertahankan kelebihan sehingga whistle penamat untuk muncul pemenang edisi 2022 selepas 2 tahun kejuaraan ini tidak dianjurkan berikutan pandemik COVID-19. Syukur Alhamdulillah, ini kemenangan pertama untuk tahun ini. Kita dah cuba pada awal tahun Hoki Final tak dapat. So Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat di bawah 16 sekian lama menunggu. Ini kali kedua dalam pencapaian karier saya sebagai jurulatih di Akademi Hoki Pahang. Bagi perlawanan akhir perempuan bawah 16 pula, kecemerlangan Nur Iman Adawiyah Muhammad Suhaimi meledak 2 gol membantu Pulau Pinang bangkit daripada ketinggalan untuk mengatasi Negeri Sembilan 2-1 sekaligus muncul pemenang. Tanpa gol sehingga berakhir babak pertama, Negeri Sembilan akhirnya ceria apabila Irdina Mahdiha Azmi menyudahkan pukulan sudut pada minit ke-22 untuk mendahului. Namun Pulau Pinang tidak mengalah. Nur Iman Adawiyah tampil memukau minit ke-46 dan kemudian sekali lagi tajam pada minit ke-57 untuk membantu pasukannya menukar keputusan sekaligus mengecewakan Negeri Sembilan 2-1. Waktu starting first quarter, second quarter kita menyeram betul-betul kita tak dapat gol. Dan mereka mendapat 1 gol. Tetapi kita tak give up dan players punya fighting spirit, they keep fighting, keep working and semua bola mereka kejar, play with full of spirit and akhirnya dapat equalizer dan bila kita dapat equalizer tu kita tahu mereka dah down. So kita terus press lagi dan full press dan akhirnya kita dapat gol kedua untuk muncul Syed Johan. Saingan Liga Super bagi musim 2022 terus rancak apabila hampir kesemua pasukan saling bertukar-tukar kedudukan pada setiap minggu. Dengan 2 perlawanan berlangsung semalam, kedudukan kedua Liga jadi milik Negeri Sembilan apabila mudah menewaskan Seri Pahang 3-0. Sementara Sarawak United yang sebelum ini berada di tangga tercorot naik ke tangga ke-7 selepas bangkit menundukkan Melaka United 3-2 di tempat lawan. Pertemuan Negeri Sembilan menentang Seri Pahang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Selepas beberapa kali melancarkan serangan berbahaya, Negeri Sembilan berjaya mendahului permainan pada minit ke-35 menerusi Gustavo Almeida dos Santos. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama, anak buah Kedevan tidak mengambil masa lama untuk menggandakan kedudukan, kali ini melalui penyudah Yasir Pinto 3 minit selepas rehat. Minit ke-53, tuan rumah tambah selesa apabila Matius Alves mencetak gol ketiga. Keputusan 3-0 kekal sehingga whistle penamat.
Negeri Sembilan naik ke tangga kedua, berkongsi 19 mata dengan pendahulu JDT yang kurang 3 perlawanan. Sementara Seri Pahang jatuh ke tangga ke-11 selepas mengumpul 8 mata. Sementara itu dalam saingan Liga Premier, hasrat Terengganu FC 2 untuk merampas gelaran pendahulu daripada Kelantan FC tidak kesampaian apabila tewas 0-3 kepada UiTM FC. Bekas pemain Terengganu FC 2 Ahmad Zafri Zakaria muncul wira UiTM apabila meledak hat-trick bermula minit ke-26. Disusuli dua lagi gol melalui sepakan penalti minit ke-38 dan 54. Kejayaan itu menyaksikan UiTM naik ke tangga ke-7 sementara Terengganu FC 2 jatuh ke tangga ke-4. Di Stadium Negeri Kuching, perlawanan yang terhenti seketika akibat hujan lebat tidak merencatkan usaha Kuching City FC untuk mendaki tangga ketiga hasil kemenangan 2-1 ke atas PDRM FC. Kuching City mendahului permainan seawal minit ke-8 menerusi Wan Faiz Wan Sulaiman. Namun PDRM bangkit menyamakan kedudukan melalui G. Dukes Warren minit ke-70. Bagaimanapun Abu Kamara muncul wira Kuching City apabila mendadak gol kemenangan pada masa kecederaan. Di Kuala Terengganu, pasukan tercorot Liga Premier Perak FC mengejutkan Kelantan United FC 1-0. Dari jaringan terhasil pada babak pertama, gol kemenangan Perak FC hadir minit ke-86 menerusi jaringan Luciano Guaycocha yang bijak memperdaya pertahanan lawan. Kemenangan itu menyaksikan hukuman pemotongan mata yang dikenakan ke atas Perak FC sebelum ini berakhir dan berpeluang meraih mata sebenar pada aksi seterusnya. Baik, proses pembuatan pati minyak wangi berasaskan bunga ros damas di Bulgaria mengakhiri buletin didik. Ia antara bahan penting kepada jenama besar termasuk Christian Dior, Estee Lauder dan Chanel. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.